Nah, Dr. Nazirul, anda merupakan antara intan terpilih. Rasa pressure tak? Memang ada kebimbangan. Ada rasa kebimbangan. Macam manalah perasaan lah bila nampak mangsa-mangsa lah di situ? Lain lah daripada kita tengok daripada kacamata TV. Tapi bila lihat dengan mata sendiri, membuat saya macam insaf lah. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast #Notapis. Saya Natasha Mustafa, dan dalam podcast kali ini saya ada tetamu yang saya rasa diberi peluang yang luar biasa dalam pekerjaannya untuk turun ke padang dan membantu mereka yang memerlukan. Selalunya bila kita fikir tentang mereka yang memerlukan, kita fikir macam maybe kat Singapura. Tak. Orang ni dia pergi ke luar negara dan membuat ramai rakyat Singapura rasa bangga dengan apa yang beliau telah lakukan. Jadi siapakah tetamu istimewa dan apa yang beliau lakukan? Hari ini bersama saya di studio adalah Lieutenant Colonel Dr. Nazirul Hanan Abdul Aziz, pakar dalam perubatan kecemasan. Apa khabar, Doktor? Baik, Assalamualaikum. Okey, sebenarnya kalau awak tak tahu, saya rasa awak tak baca berita harian lah. Siapa Dr. Nazirul ni? Beliau merupakan salah satu daripada 2 kaki tangan daripada pasukan perubatan Angkatan Bersenjata Singapura ataupun SAF yang dihantar ke Mesir dan merawat mangsa peperangan Gaza. Betul tak? Betul. Okey. Jadi cerita panjang kita pendekkan. Dr. Nazirul, anda merupakan antara intan terpilih ataupun salah seorang daripada 2 pegawai SAF yang mewakili Singapura. Yang lagi satunya adalah pakar tentera 3 ME3 Jimmy Woo Ying Ming, kan. Beliau pakar perubatan tentera dengan pengkhususan jururawat bilik pembedahan dan kejururawatan lah. Tapi untuk anda ke sana lah untuk menyokong operasi perubatan merawat mangsa-mangsa perang di Gaza. Tapi di Mesir lah, kan. Boleh tak ceritakan apa yang anda lihat bila melangkah keluar dari lapangan terbang tu? Apa yang terlintas di fikiran anda ketika tu? Memang tempat tu memang padang pasir lah. Jadi pemandangannya seluas alam lah. Jadi di Peninsula Sinai ni memang tak banyak kediaman. Jadi memang tak ramai rumah, tak banyak bangunan lah. Jadi tempatnya macam gitulah. Kami berada di bukan dalam Gaza, bukan dalam tengah-tengah pertempuran lah. Jadi kita di kota Arish, pelabuhan Arish, iaitu di luar Rafah sikit lah. Dalam kapal perang Perancis lah. Jadi kapal perang ni bukan macam cruise lah. Itulah. Saya ada Google sikit gambar dia. Dia punya kapal tu besar sangat-sangat. Jadi dalam kapal tu macam nampak pemandangan dia macam mana? Dalam kapal tu tak ada tingkap. Semua tutup. Jadi decknya semua untuk helikopter kita tidak dibenarkan masuk lah. Jadi dalam kapal tu tak nampak langit lah. Wow. Memang pasal dia kapal perang, kerana dia kapal perang. Jadi memang untuk keselamatan dan pertahanan lah. Jadi memang tak ada tingkap, tak ada pintu semua. Jadi tapi dalam kapal tu diubah alih lah jadi satu hospital. Lengkap dengan semua kemudahan perubatan lah. Jadi ada ward biasa, ada bilik pembedahan, ada ICU, X-ray, CT scan, semua lengkap untuk khusus untuk merawat mangsa-mangsa ni lah. Jadi dia ada macam bagi-bagikan tempat tu lah. Yalah. Kirakan. Jadi dia di sebelah di sebelah kapal tu memang dia orang naikkan tentage untuk buat ward lah untuk merawat. So macam hospital yang kita boleh lihat tapi satu aras je ke? Dia 3 aras. Okay. Tapi bukan macam hospital biasa, pasal dia pakai tentage lah. Jadi dia bukan dalam macam bilik. Ada yang ICU memang dalam biliknya, tapi yang lain semua dalam macam tentage kat dalam kapal. Sebelum ni doktor pernah ada nampak macam something similar ataupun macam this is the first time? So bila masuk kapal tu ada rasa macam wow. Tak. Saya
daripada tentera darat lah, army jadi saya tak pernah masuk kapal perang lah. Itulah pasal. Kapal perang macam sebesar ini tak pernah lah, pertama kali lah. Jadi memang menarik lah dapat tengok macam mana kapal perang sebegini boleh diubah alih jadi satu hospital yang lengkap lah. Okay. And then I think tadi kita ada cakap sebelum kita mulakan recording ni, doktor kata ada nampak lihat video-video dalam talian apa semua kan, tentang kecederaan yang masa-masa mungkin mengalami kan. Bila doktor dekat sana tu kan, ada nampak tak macam perkara yang sama ataupun macam manalah perasaan lah bila nampak mangsa-mangsa lah di situ? Lain lah daripada kita tengok daripada kacamata TV, tapi bila lihat dengan mata sendiri kecederaan mereka, mendengar kisah-kisah mereka, cerita-cerita mereka, bagaimana mereka dapat kecederaan tu, itu betul menghayat hati lah. Tapi kami di sana memang fokus lah untuk merawat mereka. Jadi emosi-emosi ditepikan, kita merawat mereka dulu. Itu paling penting lah. Jadi memang satu pengalaman yang betul luar biasa. Luar biasa Apa antara mungkin yang pesakit-pesakit yang anda berjumpa tu kan, apa antara mungkin kecederaan yang mungkin common lah that you see when they come in lah? Jadi mereka semua ni kirakan kecederaan semua trauma lah kirakan. Jadi kebanyakan mereka patah tulang tu biasa. Hampir kesemua mereka kehilangan tangan atau kaki. Ada yang kena burns. Tapi semua mereka boleh lihat lah, ada PTSD atau post traumatic stress disorder lah. Jadi memang boleh dilihat dengan mata sendiri yang kesusahan dan kesulitan yang mereka hadapi lah. So kalau macam PTSD, macam kalau tangan patah ke, kaki patah ke, apa-apa patah, boleh nampak kan? So how do you macam identify yang PTSD tu actually? Selalunya bila pertama kali mereka masuk kapal tu, boleh lihat lah mereka macam anxious, mereka tak mudah untuk berbual. Jadi mereka takut, ada perasaan takut lah, yang obvious lah, yang kita boleh nampak. Tapi perlu berkomunikasi dengan mereka, cakap begini, kita di sini untuk menolong mereka, di sini tempat selamat lah. Jadi dalam berapa masa setengah jam, 1 jam, lepas tu mereka baru boleh open lah dengan kita. Lama juga Jadi ada yang pasal kerana ramai wanita, ramai yang kanak-kanak. Jadi yang kanak-kanak yang macam berusia 4, 5 tahun, 6 tahun, ada yang memang susah lah untuk kita. Memang kecil, budak-budak kecil lah semua. Jadi tapi kita kena sabarlah. Tapi kita tahu ini apa kecederaan mereka, apa yang kita perlu dilakukan lah. So macam apa yang kita tak dapat nampak online tu sebenarnya? Tak nampak online, samalah. Apa yang kita nampak online gitulah. Cuma bila kami dapat berbual dengan mereka, boleh rasalah, boleh nampak dalam mata mereka, dengan cara tutur mereka, kesusahan yang mereka hadapi. Ada macam contoh yang mungkin jadi macam bila mereka berbual dengan kami, ada translator? Ya, ada ingat boleh bahasa Arab. Jadi memang dia betul dalam bahasa Arab. Tapi actually sebahagian daripada mereka macam kita tahu berpelajaran. Jadi ada yang boleh betul-betul dalam bahasa Inggeris. Jadi itu satu saya rasa unik lah. Macam kerana mereka, saya rasa ada persamaan dengan kita. Memang mereka bukan manusia yang lain. Sama juga manusia dengan kita. Pelajaran tinggi. Ada satu wanita tu dia menuntut di universiti, Masters in International Relations. Wow. Jadi ini bukan samalah dengan kita. Itu yang saya rasakan lah, yang mereka bukan daripada golongan yang lain ke apa. Mereka sama. Habis kalau macam budak-budak?
Kalau budak-budak mereka selalu disampingi dengan dewasa lah. Kalau ada mak bapak masih ada lagi, atau mak ada bapak, ataupun kalau tak makcik. Ada satu pesakit tu, bapak dia mencari dia. Wah. Bila dia sampai kapal, bapak dia tak tahu. Bapak dia mencari di Egypt, di Mesir semua. Bila dia dapat tahu, bila dia sampai di kapal, boleh nampak lah bila dia bertemu. Itu memang menyayat hati. Itu satu cerita yang menarik lah. So kira kan bapak dia dah sampai Mesir dulu, habis anak dia tak tahu. Anak dia yang cedera. Bapak dia tak cedera. Bapak dia yang cari anak. Aduh, saya dengar saya macam ayo, okay. I think kita dah doktor dah kongsi sikit tentang pengalaman di sana. Terus saya dapat tahu sebenarnya peranan doktor di sana adalah sebagai mission lead. So mission lead tu sebenarnya apa, doktor? Jadi kiranya ketua rombongan lah. Ketua rombongan. Ada flag tak? Tak adalah, kita 2 orang saja. Jadi saya yang perlu pastikan lah yang apa-apa yang kita ingin capaikan, kita dapat capai. So misi-misi semua saya akan harus pastikan lah itu semua berjalan lancar, semua terjagalah, dengan keselamatan saya dengan dia dijaga jugalah. Itu penting lah. Okay. So kira kan on the ship itself, dekat kapal tu apa tanggungjawab doktor sebenarnya? Jadi dalam kapal tu kami diintegrasikan dengan pasukan medical Perancis. Jadi sebagai pakar kecemasan, saya dikerahkan di triage lah untuk rawatan initial lah, yang pertama sekali. Jadi kalau apa-apa masalah kita yang tahu kan, kita beritahu. Jadi kalau perlukan pembedahan, kita beritahu apakah pembedahan. Jadi itu yang tugas saya lah di dalam kapal tu. Dia jadi macam kalau dekat hospital biasa tu, bila orang masuk kat dalam, you're the first person lah yang okay, assess, tengok apa, lepas tu pergi kat tempat-tempat yang berlainan. Saya tengok enough medical drama untuk tahu apa yang doktor cakap ni. So saya tahu doktor sampai dekat sana, dekat Mesir tu 18 Januari. Berapa lama sebenarnya doktor kat sana? Jadi kami hampir dalam 2 minggu. Kerana 2 minggu. Dalam 2 minggu gitu, kerana kapal Perancis tu perlu pulang lah ke bandar Perancis. Jadi selepas mereka pulang, saya pun terpaksa pulang lah. Terpaksa pulang. Okay. Jadi dalam 2 minggu tu, mungkin doktor boleh ceritakan sikit lah, dari hari pertama tu sampai hari terakhir tu, 2 minggu tu, keadaan dia macam mana, dan apa yang mungkin boleh kongsi lah, macam day to day operations, apa yang terjadi sebenarnya. So berlainan dengan military. Kalau tentera rutin, mesti ada rutin. Pukul 8 kena buat ni, pukul 9 kena buat ni. Kat sana tak tentu, kerana mangsa-mangsa, pesakit-pesakit datang tak kira waktu. Kadang-kala kita dapat beritahu, dalam 5 minit ada 20 datang. Jadi kita kena bersedia lah, sentiasa bersedia. Tak ada betul tak ada rutin. Jadi yang ada rutinnya cuma makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Itu je rutinnya. Yang lain bila pesakit datang, kita kena rawat lah. Jadi gitulah hari-hari macam gitu. Selalu dia datang macam tengah-tengah malam tiba-tiba ke? Tengah-tengah, pasal kerana mereka datang melalui ambulans darat. Jadi bila dia tak akan datang malam sangat, pasal perjalanan susah. Jadi selalunya yang paling lambat dalam pukul 7-8 malam. Itu hari pertama. Hari pertama saya datang pukul 7 malam yang pesakit datang. So jadi tak tentulah. Hari-hari kadang-kadang ada pesakit, kadang-kadang ramai, kadang-kadang tak ada orang. Macam gitulah. So semua pesakit datang dalam ambulans secara darat lah. Tapi saya ada baca yang pasukan yang Perancis tu ada helikopter juga. So tu ada so jadi kapal ada, memang ada helikopter. Jadi mereka ada, kalau tak silap, mereka bawa 3 helikopter. Helikopter ni
banyaklah tugasannya. Tapi salah satu tugasannya untuk menghantar pesakit selepas dirawat di hospital, di kapal tu. Jadi selepas mereka dirawat, kadang-kadang mereka dihantar ke Kahirah. Ataupun dihantar ke Qatar. Banding lah. Jadi mana-mana yang boleh menerima mereka. Jadi helikopter ni yang akan hantar mereka lah. Bukan untuk masuk ke bukan tu untuk lah. masuk. Kerana untuk masuk satu je caranya, untuk ambulans darat. So keluar daripada Gaza, hanya ambulans darat. So ada punya proses ambulans tu dekat border Rafah tu dan semua. So jadi ambulans tu memang daripada Gaza. Lepas tu sampai bordernya, dia tukar kepada ambulans Egypt, ambulans Mesir, yang ambulans Mesir dan datang. Then goes to the ship and then if anything from the helicopter baru pergi hospital yang berlainan. Sekarang saya tahu proses dia. Okay. Dan bagaimana pengalaman berkhidmat lah dengan tentera Perancis dan mungkin tentera dari lain negara semasa di Mesir, because ada a few other nationalities juga kan? Memang pertama kali lah saya bekerja dengan tentera Perancis. Hubungan SAF dengan tentera Perancis agak rapat. Jadi ada juga SAF. Tapi buat saya memang pertama kali lah dengan mereka. Tapi saya rasa tentera Perancis memang profesional lah. Kenapa profesional? Apa yang mereka lakukan semua ikut peraturan. Jadi tak ada yang macam bila mereka katakan tak boleh keluar daripada kapal, memang tak boleh keluar daripada kapal. Jadi memang profesional. Kenapa doktor nak keluar kapal? Nak tengok langit. Alamak. So kira kan dalam 2 minggu tu memang tak tengok apa-apa lah. Tengok daripada pintu keluar je lah. Wah. So bila ambulans masuk baru nampak sikit lah macam tu je. Gitulah. So memang macam gitu. Jadi memang saya rasa memang tenteranya memang profesional. Cuma satu cabarannya ialah mereka bercakap betul-betul dalam bahasa Perancis. Habis ada faham tak? Ramai tak boleh cakap Inggeris. Saya memang tak sangat lah. Saya pernah belajar Perancis tapi tak boleh lah. Tak boleh betul-betul. Tak pas lah. Tak pas. Jadi macam mana perbualan communication dia? Jadi selalu buat permulaannya memang susah lah. Tapi kita kena pandai cari lah yang mana yang betul-betul boleh betul-betul dalam bahasa Inggeris. Kita bekerja dengan mereka lah, yang lagi senang. Mereka boleh dapat translatekan lah dan ceritakan apa-apa yang terjadi lah. Jadi itu cabarannya lah. Tapi saya rasa macam bidang perubatan ni universal lah kira kan. Jadi apa yang rawatan yang diperlukan semua tahu, semua faham. Jadi bila ada macam wound nak kena bersihkan, semua tahulah. Semua automatik lah. Automatik benda apa yang nak ada jadi disediakan lah. Tak susah sangat lah. Okay. And then ada tak mungkin macam, because diorang pun tentera yang berlainan kan, so ada tak mungkin ada dapat lihat cara yang mereka bekerja tu ada mungkin berlainan dengan tentera Singapura? Tidak. Saya rasa semuanya agak sama lah. Jadi bidang perubatan sama lah. Macam mana kita merawat yang tercedera, semua sama lah. Jadi perbezaannya tak banyak. Cuma bila bahasanya, itu je lah. So kita ada kongsi sikit lah. Okay, memang bukan calang-calang orang yang dipilih untuk menyertai misi seperti ini. Dan saya pasti begitu banyak doktor tentera yang, tapi mungkin ada yang pandangan anda lah, mengapa Dr. Nazirul dipilih? Kenapa? Ini ternyatanya satu penghormatan yang besar, khususnya saya rasa untuk masyarakat Melayu kita. Mungkin doktor boleh kongsilah bagaimana proses pemilihan pegawai untuk sertai misi seperti inilah. Jadi operasi ni SAF menyertai atas undangan Perancis, tentera Perancis. Mereka memang sudah berada di sana. Jadi kerana hubungan rapat tentera kami dengan mereka, jadi mereka undang. Jadi mereka ada katakanlah apa yang mereka perlukan. Jadi mereka katakan mereka perlu jururawat yang pakar dalam post operatif, pembedahan. Mereka perlukan pakar kecemasan.
Jadi bila ini keperluan mereka, saya sebagai pakar kecemasan memanglah nama saya first one in the list lah kira kan. Jadi saya rasa itu satu faktor yang besar lah yang untuk kenapa saya dipilih. Juga saya ada juga pengalaman lah bagi kerahan di Timur Tengah. Jadi mungkin dengan pengalaman saya, dengan kemahiran saya, mungkin itu sebabnya saya dipilih lah untuk di Timur Tengah tu apa doktor buat sebenarnya? Juga medical. Itu dalam 5-10 tahun yang lepas. 5-10 tahun yang lepas. Lama tu. Jadi itu pun medical, tapi agak berbeza lah. Operasi misi semua berbeza. Setiap misi tu berbeza. Jadi yang untuk yang Mesir ni, yang uniknya ialah ramai wanita dan kanak-kanak. Itu uniknya. Ya. Untuk kanak-kanak ada sedikit perbezaan kerana macam dos perubatan agak lain. Tapi kirakan kecederaan trauma tu samalah. Tak kira wanita, lelaki, kanak-kanak. Kebanyakannya samalah. So bila dipilih untuk buat misi ni kan, ada macam terfikir tak ataupun terlintas macam like, oh my god, saya dah pilih like what did this mission mean for you lah bila dapat tahu tu? Terutama sekali memang rasa bangga lah. Rasa bangga kerana saya dapat gunakan kelatihan, kemahiran saya untuk membantu mereka. Kita sudah tak lagi tengok cerita-cerita di laman Facebook, Instagram, cerita-cerita kisah-kisah mereka lah, penderitaan mereka. Jadi bila dapat peluang ini, memang saya rasa beruntung lah dapat pergi membantu mereka. Saya rasa memang ramai yang ingin membantu jugalah. Jadi bila dipilih ni, saya rasa saya mewakili seluruh Singapura. Dan ini satu tanggungjawab yang berat lah, saya rasakan lah. Rasa pressure tak? Memang ada kebimbangan. Ada rasa kebimbangan. Ada pressure, ada kebimbangan. Kerana masa tu banyak perkara yang belum tentukan. Jadi berapa lama kita pergi, keadaan di sana bagaimana, apa yang akan kita betul-betul lakukan. Jadi ada banyak kebimbangan lah. Tapi saya rasa memang kita sudah dilatih untuk bersedia melakukan operasi-operasi sebegini. Jadi kita boleh confident lah dengan training kita lah. So okey lah. So tu kalau macam persediaan ataupun persiapan lah untuk macam secara medical and stuff kan. Secara macam physical dan mental, doktor ada macam buat apa-apa persiapan ke? I mean, cause before that you ada nampak video-video and all kan. So like, do you feel macam, oh no, saya rasa tak sangat. Cuma kita fokus lah. Kita tahu kecederaan yang kita akan hadapi, akan alami, macam mana, apa yang kita perlukan. Jadi more towards macam kita pastikan yang kemahiran kita up to the standard. Itu paling penting. Saya rasa kalau kita nak membantu, biar bantu yang betul. Jangan buat yang salah lah. Kerana itu boleh mudaratkan lagi. Jadi itu paling penting untuk buat saya lah. Saya banyak emosi, tapi kita ketepikan pasal kita ada tugas untuk dilakukan. Jadi itu yang kita fokuskan lah. So bila like, do you have macam between the time yang diberitahu like, okay, Nazirul, awak dipilih, to when you needed to go there kan, did you have time to macam prepare ke? Memang ada. Jangka masa dia tak banyak lah. Dalam masa 1-2 minggu gitu. Jadi dalam 2 minggu kena prepare ni semua lah. Jadi memang kena buat persiapan. Tapi seperti saya katakan, memang kita dah sedia dah. Memang kita dilatih lah untuk bila-bila masa saja boleh activated pergi buat macam ini. Jadi ini bukan satu yang terperanjat lah. Tapi memang kita tahu ini boleh terjadi. Dan kita siapkan diri lah. Macam okay lah, apa-apa pun saya ready lah. I'm ready for this lah, kira kan. Okay. And then I think tadi doktor ada kongsi sikit lah macam
apa yang doktor pernah nampak di sana kan. Ada tak mungkin satu atau dua pengalaman yang mungkin tak dapat dilupakan lah? Yang macam sampai sekarang, even though you say you put your emotions aside, tak fikir apa-apa kan, tapi sampai sekarang macam setiap pesakit yang saya rawati, saya tak boleh lupakan kisah mereka, kecederaan mereka. Semua saya akan ingat. Kerana betul-betul menyayat hati. Jadi memang macam itulah. Jadi memang tak boleh dilupakan. Cuma yang saya nak beritahukan ialah mereka semua ketabahan dan kesabaran mereka menghadapi kecederaan gini, memang saya betul sanjungi. Memang saya salute. Kerana mereka boleh kehilangan tangan, boleh kehilangan kaki, tapi boleh bersenyum, masih boleh main. Kerana mereka tak ada rasa inilah habis macam this gitu. the end. Saya rasa mereka reda. Mereka banyak ketabahan, banyak kesabaran. Saya itu satu membuat saya macam insaf lah. Tengok keadaan kita di Singapura terlindung, keamanan kita. Jadi memang saya betul-betul appreciate lah bila dapat dengan tengok macam mana mereka hadapi kesusahan ini. Sebelum ni Dr. Nizar dah berkhidmat selama 16 tahun di SAF sebagai doktor di SAF. Pernah hanya di SAF ataupun pernah dalam unit lain? Memang SAF daripada sejak bila saya enlist selepas persekolahan. Memang saya ambil scholarship lah daripada SAF untuk mempelajari bidang medical ni. Terus saya jadi doktor di dalam SAF. Okay. So apa dia punya pengalaman tadi doktor dah kongsi sikit lah, ada misi luar negara yang termasuk Timur Tengah tu. Selain Timur Tengah tu ada yang lain ataupun bila wabak COVID datang Singapura, itu pun ada juga operasinya, misinya. Kerana masa tu pun kita kena tolonglah masyarakat kita. Jadi ada juga misi-misi lain, operasi-operasi lain lah, yang semuanya berbentuk medical lah, perubatan lah, bidang perubatan. Jadi itu satu pengalaman. Saya rasa macam career ni banyak pengalamannya. So macam mana pengalaman-pengalaman di Singapura dan juga di Timur Tengah ni mungkin membantulah doktor dalam misi di Mesir ni? Saya rasa setiap operasi ni, setiap misi berbeza, memberi pengalaman yang lain lah. Jadi saya rasa pengalaman operasi-operasi lain bolehkan saya bersedia lah. Jadi bila diberitahu saya kena pergi dalam masa yang singkat, kita kena terbang ke Mesir, tak begitu terperanjat lah. Kita dah bersedia, kita boleh anticipate lah apa yang akan berlaku. Jadi pengalaman tu dapatlah membantu. Is it hard to sleep at night thinking about all this, even though you say you put it aside and think about it as a job? I don't know why. Okay, we had trouble sleeping because it was a different environment. Right. You don't know. I mean, you were very jet lagged, so it didn't help that you don't see the sun. Because you straight away sampai. And you don't see the sun, so you don't really know how to calibrate. Your body clock doesn't know how to calibrate, so it was not easy to sleep. Actually, when we came, it was very easy to sleep because we were very tired. Yeah. But we would wake up at like 2 a.m. and then you cannot sleep because I don't know why we can't sleep, but that was how it was lah. But I guess I think if you sit down and think about it, you won't be able to sleep. But you just have to learn to. Sometimes this is how it is, and you just focus on your job. That's how it is lah. Was it macam like any different? Macam like, because you mention yang dekat Timur Tengah pun you bantu orang juga kan? Yeah. Was it macam lain for you? Thinking about macam the kind of the patients yang you treated, Ada perbezaan, ada similarity-nya. Ada yang, jadi yang saya katakan,
kebanyakan mereka kanak-kanak dan wanita. Itu satu perbezaan yang unik lah untuk saya ni. Tapi kecederaan mereka samalah trauma, sama. Jadi dalam dari segi itu tak sangat berbeza. Tapi kerana lokasinya, keadaannya, memang ada perbezaan sikit. Tadi doktor, you mention you were a scholar lah kan. So bila jadi doktor dalam SAF ni, ada tak terfikir macam saya sebenarnya tak nak jadi doktor dalam SAF, saya nak jadi doktor GP ke, doktor dekat hospital biasa ke? Doktor dalam SAF ini actually taklah begitu beza daripada doktor di hospital kerana latihan semua sama. Saya latihan untuk specialist pakar kecemasan ni di dalam hospital juga. Jadi sampai sekarang saya masih lagi merawat pesakit di hospital. Cuma kebanyakan masa saya di dalam SAF lah, dari segi policy atau pengendalian administration lah dalam SAF. Tapi dari segi itu tak beza sangat. Jadi memang saya dari dahulu lagi memang nak jadi doktor untuk bantu orang lah, siapa-siapa yang memerlukan. Jadi tak kira lah di mana. Sebenarnya memang cita-cita dia nak jadi doktor lah. Cuma tak tahulah sebenarnya kat SAF. Oh, okay. Habis apa yang I think for now saya rasa macam satu kelainan yang paling ketara is like bila dekat hospital ke apa, usually orang pakai shirt, tie dengan white coat. Tapi kalau doktor kat SAF pakai seragam askar hijau lah kan. So then is it different because you are in the SAF? Kena belajar berbaris ke? Kena belajar guna senapang ke? Jadi memang beza. Jadi latihan saya dari segi perubatan memang sama dengan yang lain. Cuma ada tambah lagi lah. Jadi kena semua tetap kena jadi askar. Latihan askar mesti tetap go. Tetap go. Jadi kena belajar gunakan senapang, macam mana nak pergi lakukan operasi-operasi sebegini. Jadi memang ada, jadi kirakan dua latihan lah dari dua segi lah. Extra lah sebenarnya. Ada tak macam training untuk mungkin untuk keadaan macam kecemasan dekat hospital tu, macam it's in that sense it's a controlled environment kan. Macam for you guys ada macam training yang berbeza tak? Kirakan tambahan lah. Jadi dari segi training kat hospital mesti ada. Cuma kalau bukan di hospital, kalau di luar macam mana, apa yang kamu ada, jadi equipment apa yang kamu ada, jadi apa yang kamu boleh lakukan. Bila kamu mesti ke hospital sekarang, atau kamu boleh buat on the spot ke, buat on the spot, merawat. Jadi gitulah, ada perbezaannya lah. Okay. Pasal kan saya ada pernah tengok, I don't know whether doktor tahulah pasal this Korean drama. Korean drama yang Descendants of the Sun tu. Tahu tak? Tahu. Okay. Jadi ada macam ni lah. Bila kita pergi ke masa tu, bila sumbangan sebelum ni yang SAF berikan kepada Gaza, kita pergi naik pesawat MRTT, hantar bantuan kemanusiaan. Kita di tempat sama lah, di kota Arish tu. Jadi kapal terbang tu sama lah. Seakan-akan lah. Akan ada berapa percentage sama? Dalam 80-90%. Jadi memang macam itulah. Cara askar lah sama. Cara askar macam cara nak hantar pergi mission, semua sama. Wow, he's the real life Korean Korean oppa. I don't know. Okay. And then mungkin bila I mean berapa kerap lah sebenarnya buat misi-misi ni sebenarnya? Tak tentu. Okay. Jadi bila masa saja kita bersedia. Jadi yang memang diketahui ramai, gempa bumi Nepal dulu, bila tsunami Indonesia dulu, jadi memang kita ada, itu yang besar lah, yang kita hantar
pasukan besar, pasukan perubatan besar lah. Jadi tak tentu, kadang-kadang kita pergi, kadang-kadang pendek, panjang, tak kira lah. So it depends lah usually. And then bila macam doktor pergi on all this mission ni semua, keluarga tak worried ke? Memang susah. Keluarga di rumah selalu bimbang lah keselamatan. Memang isu saya selalu tanya, is it safe? Selamat tak? Apa yang kita tahu, kita boleh bilang. Jadi yang buat macam deployment ni, saya rasa saya cakap dalam kapal perang lah, adalah pertahanannya, ada security-nya. Jadi tapi tak tentulah. So at some point you tak boleh bilang your wife details of the mission lah? Sebanyak mungkin boleh, dalam kirakan di mana lah, itu je lah. Kat mana je lah. So your wife kalau bila dia tak tahu apa-apa, dia tak macam kenapa tak boleh, dia tak stres ke? Saya rasa dia pun faham lah, memang ini tugas kita, macam gitu. Cuma yang susah selalunya tak tahulah bila balik. Itu yang susah. Mungkin 2 minggu, 3 minggu, sebulan. So yang baru yang pergi ni memang tak tahulah. Sampai saya sendiri tak tahu bila saya akan pulang. Do you have kids? Ya, saya ada. Berapa umur dia dah? 4 tahun dengan 2 tahun. Kecil-kecil lagi. And then like at any point macam were you mungkin bimbang anak-anak tinggal sendiri dengan isteri? Ya, memang ada juga bimbang, tapi rasa bimbang cuma minta tolong lah keluarga. Semua kena tolong lah. So family support tu kuat lah sebenarnya. Wah, Alhamdulillah. So yang ini kalau doktor pergi mission semualah kan. Tapi kalau tak pergi mission ke apa, like what do you do in Singapore? Jadi tugas harian lah, kirakan macam selalunya administration, jadi pengendalian macam kesihatan atau bidang perubatan di dalam SAF. Macam mana kita menjaga askar-askar kita. Apakah perubatan yang ada untuk mereka. Medical centers yang kita ada, macam mana kita kendalikan lah. Ataupun kalau macam SAF ada operasi atau latihan-latihan di luar negara, apakah perubatan yang akan kita sediakan lah untuk mereka. Semua untuk memastikan keselamatan semua orang lah. Okay. Itu tugas harian saya lah. Saya pun masih lagi pergi ke SGH lah untuk merawat pesakit lah. Itu pun saya lakukan lah. Itu buat also in emergency? Dalam A&E lah. A&E. Oh, okay. All in all lah. Mungkin doktor boleh kongsi lah bagaimana pengalaman yang doktor lalui ni kan, overall lah sebagai doktor tentera selama ni. Like, what do you think about the whole experience so far? Saya rasa especially terutama sekali yang deployment yang ini, yang di masa ini, saya rasa memang kita tak boleh take for granted lah keamanan di Singapura. Saya rasa dalam dunia yang moden ini masih lagi ada yang menghadapi kesulitan. Jadi keamanan di Singapura ni tidak datang dengan senang, tidak datang dengan mudah. Jadi kita perlu menjaga dari segi interracial, kita tak boleh take for granted lah semua ni. Jadi bila kita dalam keamanan ini, baru kita boleh bantu orang lain. Itu penting lah. Okay, sebagai seorang doktor, do you rasa yang pengalaman ni made you a different doctor, a better doctor? I hope yes. saya harap pengalaman ini dapat membentuk lah dari segi perspektif macam mana, bagaimana kita melakukan diri kita sendiri, apa yang kita akan lakukan, kita perlu fikirkan dahululah apa implikasinya. Itu
beri saya lagi satu aspek lah, perspektif. And then dalam lepas ni rancangannya apa? Like aside from doing your normal things yang you selalu buat di Singapura tu, ada any upcoming mission yang boleh kongsi? Saya pun tak tahu. Jadi memang kita tak akan tahu kalau ada yang tapi selepas ni tugasan harian biasalah. 2 minggu saya tak kembali ke office. Jadi kena buat balik tugas saya. Jadi harap kehidupan saya kembali kepada normal lah. Apa mungkin macam harapan lah. I mean you've seen a lot of things kan. You've seen things there already, and then coming back dia macam mesti rasa macam berat. Tadi saya rasa doktor ada kongsi macam wah, ada tak rasa macam kalau boleh tak nak balik? Memang susah untuk kembali pulang, kerana kita tahu masih yang ramai yang perlukan bantuan. Tapi itulah saya harapkan konflik ini, keganasan yang berlaku di sana akan berakhir. Jadi mereka dapat yang bantuan mereka lah. Dengan kehidupan mereka boleh kembali kepada normal. Okay. And then just wanted to double check with you. Tadi you mention on the kapal tu you mainly bekerja dengan tentera Perancis kan? Ada tak macam nationality yang lain? Or is it just mainly French people? Kau tak boleh kongsi? Yeah. Okay. They might not want people to know. Alright. And then I think one other soalan is mainly on bila dekat kapal tu kan, macam how often were you seeing patients? You said kadang-kadang you tak tahu bila pesakit datang, bila diorang keluar. How often? Hari-hari memang ada. Kerana mereka selepas mereka datang pun mereka perlukan rawatan lah. Setiap hari mereka perlukan rawatan. Jadi kita kena follow up lah dengan mereka, pastikan obat yang mereka dapati itu betul. Jadi memang hari-hari ada interaksi dengan pesakit-pesakit lah. Jadi memanglah hari-hari ada. Okay. Wah, bila saya dengar doktor kongsi pengalaman dia, saya pun macam hati saya tersentuh sangat-sangat. Dia memang peluang yang saya rasa mungkin saya tak akan dapat rasakan ataupun dapat alami, tapi doktor dapat peluang. Terima kasih banyak-banyak kerana kongsi lah pengalaman tu. Ia sesuatu yang mungkin rakyat Singapura, kami di bilik berita pun tak dapat tengok lah. Kadang-kadang kita just tengok gambar, tengok video je kan, dan itu yang kita dapat laporkan kan. Jadi apa yang kita dapat insights ni, dapat pengalaman ni, mungkin saya rasa memberi rakyat Singapura ataupun mereka yang mendengar lah yang okay, ada banyak yang dilakukan lah untuk membantu mangsa-mangsa di sana lah sebenarnya. Jadi sampai di sini saja podcast kali ini. Terima kasih kepada Dr. Nazirul kerana bersama saya hari ini. Jumpa lagi dalam podcast seterusnya. Terima kasih.